Baik, Pelan Pemulihan Negara PPN 2.0 akan dirangka oleh satu pasukan khas yang akan dibentuk untuk menyediakan draft Pelan Pemulihan Negara yang baharu. Dan ini kata Presiden Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa pasukan kerja yang akan dibentuk ini akan meneliti secara mendalam sektor mana yang boleh cepat dipulihkan dan sektor mana yang akan mengambil masa yang panjang. Dan untuk membincangkan perkara ini di talian ketika ini adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong. Chris, kalau kita lihat, kita Ya. sudah ada Pelan Pemulihan Negara fasa seterusnya, fasa 4 ketika ini. Tetapi untuk Pelan Pemulihan Negara 2.0 ini, apa perkara yang pada pandangan Chris perlu diberikan tumpuan? Nah, terima kasih. Kalau kita tengok pada sektor yang orang kata berkemampuan untuk membantu negara melonjakkan KDNKK ataupun GDP, kita kena lihat pada sektor servis dan juga sektor IT untuk jadi pemangkin. Saya bagi contoh seperti sektor servis kewangan dan juga sektor servis BPO. BPO bermaksud Business Processing Office yang banyak akan membantu gig economy juga untuk berkembang. Jadi selain daripada sektor servis kewangan dan sektor servis BPO, kita juga melihat kepada sektor servis IT. Di mana kita di mana kita lihat tahun lepas apabila pelan pembangunan digital negara diperkenalkan, kita negara akan membangunkan IR Industrial Revolution 4.0, AI dan juga big data. Jadi saya merasakan bahawa tiga sektor sebegini harus orang kata dipercepatkan pembangunannya dalam MPN 2.0 ni supaya ada lonjakan di dalam KDNKK. Kenapa? Kalau kita lihat pada sektor tradisional seperti sektor pelancongan, kita faham bahawa sektor pelancongan masih beransur pulih. Dan walaupun kita ada laluan VTL dengan Singapura, tetapi orang kata pada masa yang terdekat ni telah orang kata dibentikan untuk sementara waktu dan mungkin akan kembali semula selepas bulan Februari. Dan kita juga nampak berita bahawa Indonesia dan juga Thailand juga sedang berbincang dengan kita untuk adakan sektor laluan VTL. Tetapi ini adalah perkara yang bagus, berita yang bagus, tapi dia lambat. Jadi apabila lambat, kita kena lihat pada sektor-sektor lain yang boleh dipercepatkan pemangkinannya. Chris, bercakap mengenai sektor-sektor berkenaan, kita juga ingin melihat kepada sektor-sektor seperti PKS dan juga PKMS yang ada yang dapat adaptasi kepada digitalisasi, kerana digitalisasi ini dilihat sebagai kunci survival kepada perniagaan, terutamanya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Tetapi hakikatnya tidak semua pemilik perniagaan seperti yang saya sebutkan PKS ataupun PMKS yang ada akses kepada digitalisasi ini untuk transform kepada digitalisasi. Pada pendapat Chris, apa perkara, adakah aspek digitalisasi ini juga perlu diberikan tumpuan yang lebih mendalam, lebih meluas untuk pemain-pemain industri dapat adapt kepada digitalisasi yang mungkin merupakan langkah pertama dalam usaha kita untuk adapt kepada IR 4.0? Jadi kalau kita lihat pada perkara sebegini, memang tidak dinafikan bahawa syarikat-syarikat PMKS terutamanya harus orang kata adapt digitalisasi. Tetapi kita faham kekangan kewangan. Jadi apa yang saya sebut tadi itu, pihak kerajaan apabila membangunkan Pelan Pemulihan Negara 2.0 harus melihat menjurus pada membantu pihak PMKS yang sedang berkembang pesat. Jadi kita kena alihkan perhatian kita daripada industri-industri tradisional kepada industri-industri baharu ataupun industri-industri yang boleh orang kata percepatkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nampak bahawa kita ramai pekerja gig ekonomi sekarang. Dan ramai pekerja gig ekonomi bukan saja di orang kata digitalisasi, tetapi juga sektor-sektor servis tradisional. Jadi bila kita lihat pada aspek sebegini, kita boleh bangunkan. Jadi dia bukan hanya merangkumi digitalisasi sahaja, tetapi seperti servis kewangan. Servis kewangan bukanlah digital, tetapi ia adalah satu servis yang amat tradisional, tetapi boleh dibangunkan. Kalau kita lihat pada servis sektor BPO, customer service,
Customer service hanya memerlukan telefon dan juga memerlukan komputer. Saya bagi contoh yang amat orang kata mudah sekali. Jadi tidak perlu ada digitalisation yang lebih. Tetapi benda ni adalah orang kata perkara yang kita boleh kembangkan. Jadi pihak MPN harus melihat pada perkara sebegini. Ya, Chris, kita sedar pelan pemulihan negara yang berlangsung ketika ini dengan kadar vaksinasi yang semakin menyeluruh mengizinkan banyak sektor-sektor kembali dibuka sekaligus, pemulihan itu dapat berlaku secara semula jadi. Tetapi ini mungkin nampak remeh, tetapi adakah kemampuan syarikat-syarikat ataupun pemilik perniagaan untuk mempunyai fleksibiliti seperti membenarkan pekerja bekerja secara hybrid sama ada di rumah ataupun di pejabat akan mengambil kira dijadikan sebagai faktor pemulihan sesebuah sektor itu atau sesuatu sektor itu? Kita lihat pada supply dan demand supply dan demand chain memang kita nampak banyak lagi syarikat yang mengamalkan bekerja secara hybrid di rumah mungkin 3-4 hari dan di pejabat 2 hari untuk bermesyuarat dan sebagainya. Yang saya nak katakan ialah konsep itu memang penting, tetapi konsep kita tidak harus orang kata hanya memfokus pada konsep hybrid tersebut, tetapi kita harus membangunkan pemikiran modal insan kita. Kita di bahagian dewan juga kita mendapat banyak orang kata keluhan daripada pihak majikan apabila pihak pekerja bekerja di rumah dan sebagainya, mereka tidak efisien ataupun mereka tidak produktif. Jadi untuk melaksanakan suasana pekerjaan hybrid yang amat efisien dan produktif, pembangunan modal insan, pemikiran pembangunan modal insan itu harus kita tekankan supaya orang kata efisiensi dan juga produktiviti dapat dicapai. Jadi dengan itulah boleh kita katakan bahawa pelan 2.0 Majlis Pemulihan Negara boleh berjaya. Jadi kita kena ada bukan saja orang kata polisi daripada pihak kerajaan dan juga adaptasi daripada pihak majikan, tetapi pihak pekerja. Modal insan kita juga harus bekerjasama. Ia adalah satu kerjasama triparti. Ketiga-tiga pihak harus bekerjasama untuk orang kata melaksanakan program ini dengan berjaya.